Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi, dan kita berada pada riwayat 3186. Riwayat 3186 yang mana dah tak jauh dah untuk kita khatamkan insya-Allah. Hadis yang terakhir kalau mengikut cetakan ini adalah pada riwayat 3980. Maka pada riwayat 3186, Imam Tirmizi membawakan hadis-hadis berkenaan tentang tafsiran ayat suratul Anbiya. Suratul Anbiya. Maka pada riwayat 3186, baca sanad dia. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka hadis ini dibawa berkenaan tentang firman Allah pada suratul Anbiya ayat yang ke-47, yang mana Allah berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Wa nada'u, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan meletakkan, kami akan mengadakan al-mawazin, neraca timbangan untuk amalan. Al-qista, yang mana sifat timbangan ini adalah sangat adil. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang akan dizalimi sedikit pun. Maka menceritakan berkenaan tentang neraca timbangan amalan ini, ada kisah yang dikongsikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna rajulan, ada seorang lelaki, qa'ada, telah duduk baina yaday Rasulillah, di hadapan Nabi. Faqal, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna li mamlukaini, sesungguhnya aku ada dua orang hamba. Dia ada dua orang hamba. Tetapi hamba ni pada waktu tu sangat-sangat menguji dia. Yakzibunani, mereka berbohong kepadaku. Wa yakhununani, mereka mengkhianati kepercayaan yang aku berikan. Wa ya'sunani, dan mereka tidak menuruti dan membantah segala perintahku. Maka sebagai balasan kerana sikap mereka yang teruk, sebab hamba pada waktu itu dia kena taat akan perintah tuan yang telah membeli dia pada zaman tersebut. Zaman kita dah tak ada hamba. Sebagai balasan, bolehkah wa ashtumuhum, aku mencela mereka, memaki mereka, wa adribuhum, dan memukul mereka. Fa kaifa ana minhum, maka bagaimanakah kedudukan aku dengan mereka? Sebab mereka buat dengan aku teruk, maka aku pun pada waktu itu balas dengan makian dan juga pukulan. Qal, maka bersabda baginda Nabi SAW, yuhsabu, akan dihitung, akan dikira, ma khanuka, apa-apa yang mereka mengkhianati kamu, apa-apa yang mereka tidak menuruti kamu, wa kadzabuka, apa-apa yang mereka mendustakan kamu, wa iqabuka, dan dalam masa yang sama dikira juga hukuman kamu, iyahum, kepada mereka. Maka sabda Nabi, Allah akan hitung semua. Fa in kana iqabuka iyahum, maka sekiranya hukuman yang kamu berikan kepada mereka, biqadri, dengan kadar, zunubihim, kesalahan mereka. Kesalahan mereka 50%, cacian dan pukulan engkau pun sama 50%. Kalaulah begitu, maka sabda Nabi, kana kafafa, maka itu saling mencukupi. La laka, tidak ada apa-apa untuk kamu,
wala alaika, dan tidak akan ada hukuman daripada Allah untuk kamu. Sebab sama rata. Apa yang mereka buat, maka itu yang engkau balas. Namun sabda Nabi, wa in kana iqabuka, jika hukuman kamu kepada mereka duna, kurang daripada kesalahan mereka. Kesalahan mereka lebih banyak berbanding hukuman kamu kepada mereka. Maka sabda Nabi, kana fadla, maka itu adalah kelebihan untuk kamu. Allah akan ambil pahala mereka dan berikan kepada kamu. Namun sabda Nabi yang ketiga, wa in kana iqabuka iyyahum, sekiranya hukuman kamu kepada mereka adalah lebih daripada kesalahan mereka. Kesalahan mereka mungkin kalau dinilai hanya sekadar 50%. Hukuman yang kamu beri, pukulan, makian itu kadarnya tiba-tiba 70%. Maka Nabi ingatkan, uktussa, maka akan disempurnakan, akan dikisaskan lahum untuk mereka minka daripada kamu al-fadlu yang lebih tersebut. Kalaulah engkau punya cacian pukulan lebih daripada kesalahan mereka, maka akan diambil sesuatu pahala daripada kamu untuk diberikan bagi mereka. Maka apa berlaku? Fatanaha, maka lelaki ini telah menjauhkan diri. Faja'ala yabki, dan dia mula menangis. Wa yahtifu, dan mula meraung meratap. Pada waktu tu dia takut, kalaulah pukulan dan makian dia kepada hamba-hamba dia lebih banyak daripada kesalahan hamba kepada dirinya. Maka Nabi SAW pun bersabda, ma taqra, tidakkah kamu membaca kitab Allah? Firman Allah, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan Allah akan mengadakan neraca timbangan-timbangan amalan pada hari kiamat. Apakah sifat neraca ini? Al-qista, sangat adil. Dia tidak ada terlepas sesuatu pun. Firman Allah, fala tuzlamu, maka tidak akan dizalimi seseorang pun sedikit pun. Faqala ar-rajul, bila lelaki ini dengar ayat tersebut, dia pun berkata, wallahi, demi Allah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma ajidu li walahum syai'a, aku tidak mendapati bagiku bersama dengan dua orang hamba-Ku ini sesuatu pun yang lebih baik daripada aku berpisah dengan mereka. Sebab mereka pun tak nak taat aku, dan aku pun tak boleh sabar dengan karenah mereka. Maka aku rasa aku berpisah dengan mereka. Dia sanggup kehilangan duitnya di dunia sebab dia beli dengan harga yang mahal. Maka apa dia buat? Ushiduka, aku menjadikan engkau saksi wahai Rasulullah, annahum ahrarun kulluhum, mereka bebas sepenuhnya. Ini risaunya para sahabat tentang hitungan amalan. Maka kita pun kena sama faham. Kalaulah ada orang buat jahat pada kita, maka kalaulah kita nak balas, maka hendaklah balas sekadarnya. Maka pada waktu itu tidak akan ada tuntutan pada hari kiamat. Tapi kalaulah kita balas lebih daripada kejahatan mereka, maka pada waktu itu akan dikisas, diambil daripada pahala kita untuk diberikan kepada orang tersebut. Terima kasih banyak FE Mansur, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga Black Rose, jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Baca hadza hadisun. Terus 3187. Maka sabda Nabi SAW, wailun, wail, neraka wail. Wadin adalah satu lembah dalam neraka. Yahwi fi, akan berjatuhan orang yang ingkar di dalamnya, dalam lembah ini, selama 40 tahun. Qabla an yablugha qa'rah, sebelum orang yang dicampak tersebut tiba ke dasar dia. Sangat dalam. 40 tahun jatuh, belum lagi sampai ke dasar neraka wail. Maka Nabi SAW menerangkan betapa dahsyatnya hukuman dan siksaan Allah supaya kita tidak ambil ringan tentang perkara tersebut. Terus Terus
Maka daripada Abu Hurairah, ini berkenaan tentang suratul Anbiya ayat 63 yang mana menceritakan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim. Sabda Nabi SAW, lam yakzib Ibrahim fi syai'in qattu. Tidaklah berdusta Nabi Ibrahim sekalipun kecuali pada 3 keadaan. Dan 3 keadaan ni pun kita taklah kata berdusta bohong. Ianya lebih kepada hilah. Hilah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Maka bilakah 3 kali yang Nabi Ibrahim pada waktu itu bercakap dengan berhilah? Yang pertama, inni sakim. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Walam yakun sakima. Tapi sebenarnya beliau pada waktu itu tak sakit. Ketika mana kaum dia ajak dia, ya Ibrahim, jomlah kita pergi merayakan perayaan berhala-berhala kita. Maka Nabi Ibrahim tak nak ikut dan Nabi Ibrahim memberi alasan, sesungguhnya aku sakit. Yang kedua, ketika mana raja pada waktu itu nak menangkap isteri dia, maka pada waktu itu raja tanya, ini siapa? Maka Nabi Ibrahim berkata tentang Sarah, ukhti, ini adalah saudaraku. Tapi Nabi Ibrahim masukkan saudara seagama dan raja faham bermaksud saudara adik-beradik. Padahal Sarah adalah isterinya. Dan yang ketiga adalah pada ayat yang ke-63 suratul Anbiya, ketika mana Nabi Ibrahim telah memecahkan berhala-berhala dan meninggalkan hanya satu berhala yang paling besar dan diletakkan kapak pada berhala yang paling besar tersebut. Maka bila penduduk negerinya balik dan tanya, siapa yang buat begini kepada berhala-berhala kami? Maka Nabi Ibrahim bila ditanya, Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadha, pada suratul Anbiya ayat 63. Bahkan telah melakukannya kabiruhum, berhala yang paling besar daripada mereka. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim menyebut begitu, maka tidaklah dianggap berbohong. Cuma hilah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim dalam berbicara. 3189 terus. Maka hadis ini menerangkan tentang maksud ayat yang ke-104 daripada suratul Anbiya, yang mana Allah ada menyebut kama bada'na, sebagaimana bada'na, kami telah mulakan kewujudan manusia, awwala khalqin, buat kali pertama, nu'iduh, kami ulangi kembali kewujudannya. Macam mana Allah menciptakan manusia kali pertama, bila hari kebangkitan, maka Allah pada waktu itu mengulangi kejadian yang sama, kewujudan yang sama. Apakah maksud dia? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu telah berkata, Nabi SAW telah berdiri bil mau'izah, menyampaikan nasihat. Maka Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyurun, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan di hadapan Allah, uratan, dalam keadaan tidak berpakaian, ghurla, dalam keadaan tidak dikhatankan. Itulah keadaan manusia bila mula-mula lahir di dunia. Mana ada manusia lahir ke dunia ada pakaian? Tak ada. Pada waktu tu tak ada apa-apa kat badan. Begitulah juga pada hari kebangkitan, manusia lahir dalam keadaan tidak ada pakaian pada tubuh badannya. Tidak berkhatan kemaluan dia. Kemudian Nabi membaca ayat kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, suratul Anbiya ayat 104. Kama, sebagaimana, bada'na, kami mulakan kewujudan manusia, awwala khalqin, pada kewujudan yang pertama, nu'iduh, kami sekadar mengulangi kejadian tersebut, kami mengulangi kewujudan tersebut. Maka sabda Nabi, akan ada orang yang Allah berikan pakaian. Siapakah yang Allah mula-mula berikan pakaian? Sabda Nabi, awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang mula-mula dipakaikan dengan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Wa innahu, dan sesungguhnya, sayu'ta birijalin min ummati, akan dibawakan beberapa orang daripada kalangan umatku, fayu'khadhu bihim zatas shimal, maka dibawa mereka ke zatas shimal, ke bahagian kiri, ke sudut kiri. Fa'akul, maksudnya mereka ini diasingkan untuk dimasukkan dalam neraka. Padahal umat Nabi. Maka Nabi SAW bertanya, fa'akul, aku berkata, Rabbi,
wahai Tuhanku, ashabi, mereka ini adalah sahabat-sahabatku, mereka ini adalah umatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada baginda Nabi, innaka la tadri, sesungguhnya kamu tidak mengetahui, ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka telah buat selepas kewafatanmu. Fa'akul, maka bersabda Nabi, maka kelak aku akan katakan seperti mana berkatanya hamba Allah yang salih, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ayat Al-Quran Suratul Maidah ayat 117 dan 118. Maka bila Allah sebut begitu, kamu tak tahu apa yang mereka buat selepas kewafatan kamu, maka Nabi akan menyebut firman Allah sebagai rintihan dan sebagai pada waktu itu permintaan. Wa kuntu alaihim, dan adalah aku ke atas mereka, syahidan, sebagai pengawas, ma dumtu fihim, selama mana aku berada di kalangan mereka. Falamma tawaffaitani, namun apabila kamu mewafatkan aku, kunta, maka dikaulah ya Allah, antar raqib, yang mengawasi ke atas mereka, wa anta, dan dikau, ala kulli syai'in syahid, atas tiap-tiap sesuatu menjadi saksi. Maka terpulang kepadamu ya Allah, in tu'adzibhum, jika engkau ingin mengazab mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, jika engkau ingin mengampunkan mereka, maka itu adalah hak-Mu ya Allah. Nabi baca sampai akhir ayat. Fayuqal, maka dikatakan kepada baginda Nabi, haula, mereka ini yang diasingkan untuk dimasukkan ke dalam neraka, lam yazalu, berterusan, murtadin, pada waktu itu murtad, ala aqabihim, pada kaki-kaki mereka, maksudnya mereka murtad, kembali kepada kekufuran, munzu faraktahum, semenjak engkau telah meninggalkan mereka wahai Muhammad. Maka inilah golongan-golongan yang pada waktu itu meninggalkan Islam dan kembali kepada kekufuran. Wa bi ilaika qala hadatsana. Riwayat 3190 mula masuk berkenaan tentang suratul Hajj. Selepas daripada suratul Anbiya adalah suratul Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Maka suratul Hajj riwayat 3190 bermula dengan ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua. Baca sanad dia. Maka daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya tak kala turun ayat yang pertama dan yang kedua daripada suratul Hajj yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kamu, rabbakum, kepada Tuhan kamu, inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya gempa sewaktu berlakunya kiamat, syai'un azim, adalah sesuatu yang dahsyat. Kemudian ayatnya berterusan, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kata perawi, sampailah tiba pada ayat walakin azaballahi syadid, dan akan tetapi azab Allah itu adalah amat berat. Maka manusia berjalan seperti orang sedang mabuk, tak tahu nak berjalan ke mana. Manusia pada waktu itu kalaulah dia ada kandungan, gugur kandungan dia. Semua itu firman Allah nak menggambarkan dahsyatnya keadaan sewaktu nak berlakunya kiamat. Maka sabda Nabi, unzilat, qala, minta maaf, maka berkata Imran bin Husain, unzilat, ayat ini telah diturunkan ke atas baginda sewaktu itu Nabi sedang berada di dalam perjalanan, di dalam permusafiran. Maka terus Nabi bersabda, atadruna ayyu yaumi dzalika, adakah kamu tahu apakah yang dimaksudkan dengan hari yang ada pada ayat yang kedua daripada suratul Hajj ini, yauma tarawnaha, apakah maksud, apakah hari tersebut? Maka kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Sabda Nabi, itulah hari yang mana Allah berfirman kepada Nabi Adam,
ib'ath, hantarlah kamu ba'than nar, sebagai penghuni neraka. Maksudnya keluarkanlah, hantarkanlah kamu penghuni neraka. Maka Nabi Adam bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wama, ma ini memberi maksud ta'dad, bilangan, wama, dan berapakah jumlah penghuni neraka ya Allah? Maka di sini sabda Nabi SAW, tis'u mi'ah wa tis'atu wa tis'una ilan nar wa wahidun ilal jannah. Sabda Nabi, jumlah penghuni neraka, nisbah dia. Sabda Nabi, bila Nabi Adam bertanya kepada Allah, berapakah penghuni neraka ya Allah? Maka firman Allah, setiap 1000 orang, hanya satu akan ke syurga. Baki 999 adalah penghuni neraka. Itu nisbah dia. Daripada setiap 1000, satu syurga, 999 adalah penghuni neraka. Fa'ansha'al muslimuna yabkun. Maka para sahabat yang mendengar sabda Nabi, mereka terus menangis. Maka Nabi bersabda, qaribu, berterusanlah kamu beramal. Lihat kepada sinhara, apakah maksud qaribu? Qaribu bermaksud ai uqsudu, maksudnya berterusanlah kamu beramal. Wasaddidu, dan beristiqamahlah kamu dalam beramal. Lihat sinhara baris yang kedua daripada bawah, ai utlubus sadada wal istiqamah. Maka sabda Nabi, jangan putus asa, jangan menangis, maka terus meneruslah beramal dan terus meneruslah beristiqamah dalam beramal. Fa innaha, maka sesungguhnya, lam takun nubuwatun, tidak ada datangnya satu pun kenabian kecuali sebelumnya adalah orang-orang jahiliyah. Kemudian sabda Nabi SAW, maka ramainya penghuni neraka, fayukhadul adad, maka diambil bilangan itu, minal jahiliyah, daripada orang-orang jahiliyah, fa in tammat, maka jika sempurna, cukuplah. Kalaulah tidak, maka akan disempurnakan oleh jumlah orang munafik. Dan orang munafik pun ramai. Minta maaf. Kena makan vitamin C sekejap. Sebab masih lagi badan rasa dedah bila balik daripada umrah. Masih lagi belum sepenuhnya recovery. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Masya Allah, dalam minggu depan ataupun minggu depan, jemaah haji dah mula berangkat. Kita doakan moga jemaah haji daripada negara kita khususnya dan ahli keluarga kita dan jemaah haji daripada seluruh dunia, Allah kurniakan haji yang mabrur untuk setiap mereka. Amin ya rabbal alamin. Maka sabda Nabi SAW, jangan risau kerana bilangan tersebut datangnya daripada orang-orang yang hidup pada zaman jahiliyah. Begitu juga orang-orang yang munafik. Sabda Nabi SAW, وَمَا مَثَلُكُمْ, dan tidaklah perumpamaan kamu dan umat-umat yang terdahulu, illa kecuali seperti ar-raqmah, tanda kecil yang berada pada kaki binatang. Kita tak ramai pun, jangan menangis. Sabda Nabi, kalaulah nak banding dengan umat dahulu, bilangan kita adalah seumpama tanda kecil yang ada pada kaki binatang. Tak nampak pun. Umat dahulu, mereka jumlah mereka lebih ramai dan lebih banyak. Maka sabda Nabi lagi menenangkan para sahabat, au kasyamah, ataupun perumpamaan bilangan kita adalah seperti tahi lalat yang berada pada sisi unta, fi jambil ba'ir, yang berada pada sisi unta. Kemudian sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku berharap antakunu, bahawa kamu memenuhi 1/4 daripada penghuni syurga. Maksudnya seluruh makhluk yang menghuni syurga, 1/4 adalah daripada umat Nabi SAW. Fakabbaru, maka para sahabat melaungkan takbir, Allahu Akbar. Kemudian sabda Nabi, sesungguhnya aku berharap yang kamu memenuhi
kadar 1/3 daripada penghuni syurga. Fakabbaru, maka pada waktu itu para sahabat melontarkan takbir, Allahu Akbar. Kemudian sabda Nabi lagi, sesungguhnya aku berharap bahawa jumlah kamu adalah memenuhi 1/2 setengah daripada penghuni syurga. Fakabbaru, maka para sahabat sekali lagi melontarkan takbir, Allahu Akbar. Maka kata perawi, dan aku tidak tahu adakah Nabi ada sebut 2/3 ataupun tidak. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Hasan, daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Riwayat 3195 sama. Sama macam riwayat sebelum ini berkenaan tentang nisbah penghuni neraka yang ramai. Setiap 1000 hanya satu penghuni syurga, 999 adalah penghuni neraka. Cuma dalam riwayat ini ada penambahan, termasuklah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj pun termasuk sebenarnya dalam bilangan 999 penghuni neraka bagi setiap seorang penghuni syurga. Terus berkata Imran bin Husain, kami pernah bersama dengan Nabi SAW fi safarin dalam satu permusafiran. Fatafawata, maka telah berlaku perbalahan, perbezaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi SAW fi sair dalam perjalanan. Farafa'a Rasulullah, maka Nabi SAW telah meninggikan suara baginda bihatainil ayatain dengan membaca kedua ayat ini. Nabi SAW membaca, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ayat yang sama pada hadis sebelum ini. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya gempa saat berlakunya kiamat adalah satu perkara yang besar, satu perkara yang dahsyat. Sampailah penghujung ayat yang kedua. Falamma sami'a dzalika, apabila para sahabat telah mendengar bacaan ayat Nabi tadi, hasu, mereka telah mempercepatkan al-matiyah, perjalanan tunggangan mereka. Wa arafu, dan mereka mengetahui annahu inda qaulin yaquluhu dan pada waktu itu mereka tahu bahawa Nabi SAW menyebut satu perkataan dan pada waktu itu satu sabdaan yang untuk memperingatkan mereka. Faqal, maka Nabi bersabda, hal tadruna ayyu yaumin zalika? Adakah kamu tahu apakah maksud hari yang disebut pada ayat yang kedua suratul Hajj ini? Mereka berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, maka sabda Nabi, zalika yaumun, itulah hari yang mana Allah menyeru padanya Nabi Adam. Fayunadihi rabbuh, maka Allah menyeru Nabi Adam. Fayaqul, maka Allah berfirman, Ya Adam, wahai Adam, ib'ath, hantarlah, keluarkanlah daripada zuriat keturunanmu penghuni-penghuni neraka. Maka Nabi Adam bertanya, Ay Rab, wahai Tuhanku, berapakah jumlah penghuni neraka? Maka firman Allah, min kulli alfin, daripada setiap bilangan 1000, kadarnya adalah 999 penghuni neraka dan hanya satu ke syurga. Faya isal qaum, maka para sahabat merasa putus asa. Hatta sehingga ma'abadau bidahikah, mereka tidak pada waktu itu menzahirkan akan gelak tawa. Para sahabat putus asa. Bayangkan daripada 1000 hanya seorang je penghuni syurga. Maka para sahabat hilang senyum, tidak kelihatan senyum. Maka bila Nabi SAW melihat keadaan para sahabat baginda yang risau, sabda Nabi, i'malu, terus meneruslah beramal, wa abshiru, dan terimalah khabar gembira. Maka demi zat yang nyawa Muhammad berada pada genggamannya, innakum, sesungguhnya kamu, lama'a khaliqataini, sesungguhnya kamu ada bersama dengan dua makhluk. Siapakah dua makhluk tersebut? Ya'juj dan Ma'juj. Sabda Nabi, jumlah Ya'juj dan Ma'juj ni sangat ramai. Maka nata, tidaklah Ya'juj dan Ma'juj bersama dengan sesuatu illa katsartah, kecuali akan memperbanyakkan bilangannya. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Wa man mata min bani Adam, dan termasuklah juga kadar 999 ini daripada siapa yang meninggal dunia daripada anak Nabi Adam,
daripada zaman sebelum ini, wa bani iblis, dan juga syaitan-syaitan yang merupakan anak iblis. Ini semua termasuk dalam 999 penghuni neraka dan hanya satu penghuni neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qal, berkata perawi, fasurriya anil qawmi ba'dul ladhi yajidun. Maka barulah hilang daripada para sahabat sebahagian perasaan sedih yang mereka dapati. Kan tadi mereka sedih, takkanlah seorang je syurga, lain semua neraka. Maka pada waktu itu bila Nabi terangkan, ini termasuk Ya'juj Ma'juj, termasuk syaitan, termasuk makhluk yang lain, barulah para sahabat menjadi tenang. Kemudian sabda Nabi, i'malu, berterusanlah beramal dan terimalah khabar gembira. Maka demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, ma antum finnas, tidaklah jumlah kamu berbanding dengan umat yang terdahulu, kecuali hanya seperti tahi lalat yang berada pada sisi unta. Tak nampak pun, tahi lalat kecil ada dekat sisi unta, tak nampak pun daripada jauh. Nak baik gambarkan, Nabi nak gambarkan betapa banyaknya jumlah umat-umat yang terdahulu. Sabda baginda Nabi SAW lagi, au karrakmah, ataupun seperti tanda kecil yang berada pada kaki binatang. 3992, teruskan. Daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, innama summiyal baitul atiq, hanya senya dinamakan baitul atiq, yang ada dalam suratul hajj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Suratul hajj adalah surah yang ke-22. Maka pada ayat yang ke-29 daripada suratul hajj ada menyebut tentang baitul atiq. Maka apakah baitul atiq? Maka sabda Nabi, hanya senya dinamakan dengan baitul atiq li'annahu, kerana sesungguhnya lam yazhar alaihi jabbar, tidak ada seorang pun yang pernah menguasai, tidak ada seorang yang bongkak pun pernah menguasai Baitullah. Jabbar bermaksud bongkak dan sombong. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib dan sungguh telah diriwayatkan daripada Zuhri daripada baginda Nabi secara mursal. Baca wabi ilaihi qala hadatsana. Terus 3193. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini menerangkan tentang kebenaran untuk para sahabat mengangkat senjata dalam untuk mempertahankan diri. Sewaktu dekat Mekah, Allah tak izinkan untuk para sahabat mengangkat senjata walaupun untuk mempertahankan diri. Maka di sini pada ayat yang ke-39 daripada surah Al-Hajj, maka diceritakan tentang kebenaran untuk mengangkat senjata dalam untuk mempertahankan diri daripada musuh. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tak kala Nabi SAW telah dikeluarkan daripada Mekah, qala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, akhraju, adakah mereka telah mengeluarkan Nabi mereka, la yahlikunna, pasti dan pasti mereka akan binasa. Maka Allah SWT telah menurunkan ayat yang ke-36, 39, firman Allah, uzina lillazina, diberikan keizinan untuk orang-orang yang berperang, bi'annahum zulimu, tak kala mereka adalah orang yang dianiaya, diberikan keizinan kepada mereka untuk berperang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong dan membantu mereka. Berkata Abu Bakar, laqad alimtu, demi sesungguhnya aku telah tahu bahawa kelak pasti akan ada keizinan untuk berperang. Sebab kat Mekah Allah tak izinkan untuk mengangkat senjata. Terus, hadza hadithun. Terus, surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Maka riwayat yang pertama berkenaan tentang ayat
pertama hingga ayat yang ke-10 daripada suratul Mukminun. Apakah kisahnya? Baca. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi wahyu, apabila turun wahyu kepada baginda, sumi'a, boleh didengari, inda wajhi, berhampiran dengan wajah baginda, kadawiyin nahli, bunyi dengungan lebah. Bunyi lebah pada waktu itu, kalaulah sewaktu wahyu turun dan kita berada dekat dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'unzila, maka diturunkan ke atas baginda wahyu pada satu hari. Famakathna sa'ah, maka kami telah menanti beberapa ketika. Fasurya, maka dialihkan wahyu daripada baginda. Maka bila wahyu dah dialihkan daripada baginda, fastaqbalal qiblah, Nabi menghadap kiblah. Wa rafa'a yadaih, Nabi mengangkat kedua tangan baginda seraya berdoa, Allahumma zidna, ya Allah tambahkanlah bagi kami, wala tankusna, dan janganlah engkau mengurangkan bagi kami. Wa akrimna, muliakanlah, wala tuhinna, dan janganlah dikau hina kami. Wa atina, berilah kepada kami, wala tahrimna, janganlah engkau halang dan cegah nikmat daripada sampai kepada kami. Wa athirna, dan lebihkanlah kami berbanding dengan makhlukmu yang lain. Wala tu'thir alaina, dan janganlah dikau benarkan musuh menguasai kami. Wa ardina warda anna, dan ridalah dengan kami. Kemudian Nabi SAW bersabda, unzila alayya, telah diturunkan kepadaku 10 ayat daripada surah Al-Mu'minun. Man aqamahunna, barang siapa yang menjaga 10 ayat ini, maka pada waktu itu pasti akan masuk syurga, sabda Nabi. Maka Nabi pun membaca ke-10 ayat tersebut, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sampailah pada ayat yang ke-10 daripada surah tersebut. Baca sanad ni satu perenggan. Terus. Maka ini berkenaan perbahasan tentang sanad, tentang perawi, sama ada ke tidak pada riwayat dan sebagainya, dan mana satukah riwayat yang paling sahih. Terus 3195. Maka kata Anas bin Malik, ada seorang sahabiah wanita yang bernama Rubai' binti Nadar radhiyallahu anha. Beliau telah datang kepada Nabi, wa kana ibnuha, dan adalah anaknya yang bernama Harithah bin Surakah telah syahid pada peperangan Badar. Asabahu, anaknya telah terkena sahmun gharbun, satu anak panah sesat, dan pada waktu itu menjadikan beliau meninggal dunia. Fa'atat, maka beliau telah datang kepada Nabi lalu berkata, akhbirni, maklumkanlah daku berkenaan tentang anakku Harithah. La in kana asaba khaira, kalaulah dia mendapat kebaikan, ihtasabtu, aku akan mengharapkan lebih kebaikan untuknya, dan aku akan bersabar di atas kematiannya. Wa illam yusibil khaira, dan jika dia tidak mendapat kebaikan, ijtahadtu, maka aku akan bersungguh-sungguh dalam berdoa untuknya. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Ummu Harithah, sesungguh anakmu Harithah, innaha, sesungguhnya syurga itu mempunyai banyak tingkatan, jinanun fil jannah. Wa inna benaki, dan sesungguhnya anak kamu Harithah, asabal firdaus al-a'la, telah beroleh syurga firdaus yang tertinggi. Wal firdaus, dan firdaus adalah rubuah maksudnya a'la.
syurga yang paling tinggi, wa awsatuha wa afdaluha, dan syurga yang paling indah dan bagus. Sabda Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada periwayatan ini. 3199 terus. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin berkata, aku telah bertanya kepada Nabi tentang apakah maksud ayat yang ke-60 daripada suratul Mukminun, yang mana secara zahir kalau kita lihat terjemah ayat, orang tersebut dia sedekah dan dia takut. Kenapa dia takut kalau sedekah? Adakah dia buat dosa? Padahal sedekah buat pahala. Kenapa dia takut? Itu maksud ayat tersebut. Yang mana ayat tersebut berbunyi, wallazina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang memberi apa yang mereka telah diberikan daripada harta dan nikmat. Wa qulubuhum wajilah, namun hati mereka gemetar. Maka Aisyah berkata, adakah mereka ini orang-orang yang minum arak dan mencuri sebab itu mereka takut? Sabda Nabi, tidaklah wahai anak perempuan Siddiq, walakinnahum, akan tetapi mereka adalah orang yang berpuasa, solat, bersedekah, dan mereka takut. Kenapa? Allah tuqbala minhum, bahawa amalan mereka tak diterima. Sebab itu mereka takut. Mereka bukan takut kerana buat dosa, tapi takut kerana amalan mereka tak diterima. Terus ulaika, mereka itulah orang-orang yang disebutkan pada ayat selepas itu, yusari'una fil khairat, orang-orang yang segera dalam mengerjakan kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka ini adalah orang yang mendahului dalam melakukan kebaikan. Terus 3197. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, ketika mana Nabi menerangkan maksud ayat 104 daripada suratul Hajj, yang mana Allah menyebut wahum fiha kalihun, dan di dalam neraka disebabkan bakaran api neraka, pada waktu itu wajah mereka menjadi hodoh dan cacat, kalihun. Maka sabda Nabi, tashwihun nar, tashwihun nar. Tu, hai, Assalamualaikum, hai semua. Tashwihun nar. Nak gimana ni? Okey. Tashwihun nar. Sabda Nabi, api neraka memanggang wajah mereka. Fataqallasu syafatuh, maka terkelupaslah bahagian bibir atas mereka. Hatta tablugha wasata ra'sih, sampailah bibir atas ini disebabkan kena bakar dalam neraka. Pada waktu itu terkelupas sampailah ke separuh kepala. Ini maksud wajah penghuni neraka menjadi hodoh dan cacat. Sabda Nabi SAW lagi, watastarkhiyah, dan akan jatuh bibir bawah pula, hatta tadriba surratah, sehingga menyentuh pusat. Maka apakah maksud wajah penghuni neraka hodoh dan cacat? Al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara dan jauh. Mereka ini dibakar dalam neraka, maka bibir mereka akan menyentuh bahagian atas kepala. Bibir bawah akan menyentuh pusat mereka. Al-a'yadzubillah. Kemudian insya-Allah pada jam 12 kita akan sambung daripada riwayat 3198. Kita jumpa lagi insya-Allah jam 12 nanti.